Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi keizinan untuk kita berjumpa sekali lagi pada minggu ni. Alhamdulillah, hari ni kita pun dah selesai sembahyang subuh secara berjemaah. Makin hari makin ramai orang sembahyang subuh bersama-sama berjemaah di masjid. Alhamdulillah, satu peningkatan. Okey. Jadi masih lagi kita ni masih lagi dalam Maulud Nabi. Bila sebut maulud, kalau tak buat berarak ni tak sah. Orang kita ni kalau tak buat berarak ni macam dia kata kita tak ingat kat Nabi. Mesti nak kena berarak. Tahun ni kita berarak ke tak? Tahun ni tak berarak, tapi bukan bermakna kita lupa pada Nabi. Setiap kali apa yang diselawatkan, kita hendaklah menyambut dengan sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita tak termasuk dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah bin Amr bin Hamran, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersama-sama dengan Nabi, selalu mendampingi dengan Nabi. Jabir berkata satu hadis yang berkenaan dengan Maulud Nabi. Biasanya orang akan baca setiap kali Maulud. Moga-moga kita tak termasuk dalam hadis tu. Jadi qala Jabir, lamma rafada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mimbar, falamma raqa darajatul ula qala amin, walamma raqa darajatus tsaniyah faqala amin, فلما رقى درجة الثالثة فقال آمين. فقالوا لقد سمعناك تقول آمين 3 مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رقيت على منبر جاءني الجبريل فقال شكي العبد أدرك رمضان فانسلخ منه فلا يغفى له. فقلت آمين. فقال شكي العبد أدرك الوالدين أو أحدهما فلا يدخلاه الجنة. فقلت آمين. فقال شكي العبد لما ذكرت اسمك فلم يصلي عليك. فقلت آمين. صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, semua dah faham tu semua. Okey. Jabir berkata, ketika Nabi naik atas mimbar. Mimbar bukan macam ni lah, hebat dah mimbar ni. Mimbar Nabi tak sehebat mimbar kita. Mimbar kita ni cantik. Mimbar Nabi daripada pohon tamar je. Ketika Nabi naik atas mimbar, naik saja tangga yang pertama, Nabi berkata amin. Naik tangga yang kedua, Nabi kata amin. Naik tangga yang ketiga, Nabi kata amin. Sahabat-sahabat yang mendengar khutbah pada hari itu pelik. Dia kata, Nabi cakap apalah amin, amin, amin ni, apa dia ni? Sampailah Nabi turun daripada mimbar. Mereka pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laqad sami'naka, sesungguhnya kami telah mendengar kamu berkata amin 3 marrat, 3 kali. Amin pasal apa? Nabi pun berkata,
lamma raqitu darjatul ula, ketika aku naik tangga yang pertama, ja'anil Jibril datang kepada aku. Jibril cakap apa? Ketika di tangga yang pertama, Jibril berkata, syakiyal abdu, celakalah seorang hamba. Sebab apa celaka? Datangnya Ramadan berakhirnya Ramadan, sampai Ramadan akan datang, tak ada perubahan langsung pada diri dia. Kalau dulu pernah sembahyang berjemaah, tahun ni tak pernah datang langsung berjemaah, celakalah hamba yang macam tu. Nabi pun kata, amin. Memang celakalah. Walamma raqitu darjatas tsaniyah, Nabi naik tangga yang kedua. Jibril berkata, syakiyal abdu, celakalah hamba tu. Kenapa pula? Adrakal walidaini aw ahaduhuma, ditinggalkan kepada dua ibu bapa ataupun salah seorang daripada ibu bapa tu seorang anak, dan seorang anak yang diwariskan kepada ibu bapa ni tak membawa ibu bapa dia ke syurga. Anak yang macam mana tu tuan-tuan? Anak yang duk merempit siang malam, tiap-tiap satu Ahad penuh dekat highway. Adakah anak yang macam tu akan membawa ibu bapa dia ke syurga? Tengok pada hari ni berapa ramai anak muda yang datang sembahyang subuh dengan kita. Anak-anak kita ada sekali dengan kita ke hari ni? Adakah anak kita yang ada di rumah sembahyang ni tak sembahyang subuh? Fikir-fikirkanlah. Jadi Nabi berkata, amin. Ya, betul. Anak yang macam tu yang tak akan membawa ibu bapa dia ke syurga, celakalah bagi dia. Lamma raqitu darjat salisah, ketika aku naik ke tangga yang ketiga, Jibril berkata, syakiyal abdu, celakalah hamba tu. Lamma zakarat ismuka, ketika disebut nama kamu, walam yusalli alaik, ketika disebut nama kamu, mereka tak berselawat kepada kamu. Nabi berkata, amin. Jadi kita punya cara tak sama macam orang Arab, tuan-tuan. Kalau orang Arab dengar saja perkataan Muhammad, dengar saja perkataan Nabi, dengar saja perkataan Rasulullah, mereka terus sambut sampai penuh satu dewan. Satu masjid ni bergemuruh dengan sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang kita selamba je. Dia kata tak usah dalam hati. Maknanya sayang kita ni sikit sangat dengan Rasulullah. Ada satu cerita, tuan-tuan. Mukadimah sekejap Satu cerita, seorang orientalis. Orientalis ni dia lebih hebat pada kita. Orientalis ni orang yang mengkaji tentang Islam semata-mata nak memburukkan Islam. Kaji tentang Islam semata-mata nak menjahanamkan Islam. Orang Islam yang mana yang tak ada ilmu memang akan terpedaya dengan orientalis. Orang orientalis ni dia hafal Quran, dia hafal hadis, semata-mata nak memburukkan Islam. Kita ni orang yang ada peluang untuk mengaji, malah lagi nak mengaji. Tak boleh challenge dengan orientalis. Sebab tu kita mudah terpedaya dengan orientalis. Seorang orientalis datang ke tanah Arab. Orang Arab ni dia punya passion, dia tak boleh dengar perkataan Nabi Muhammad Rasulullah. Tiga tu dia tak boleh dengar. Kalau dengar memang sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari tu dia kata, dia buat satu perjumpaan. Dia kata, hari ni aku nak menceritakan tentang keburukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, tak boleh jadi. Aku nak cerita pasal keburukan dia, tak apa. Sebenarnya Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, orang sambut satu dewan macam tu, agak-agak dia boleh cerita tak, tuan-tuan? Sebut kali yang ketiga dia turun, tak jadi nak cerita. Karamahnya nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita relax lagi, no problem. Yang penting kita sayangkan Nabi. Dan kita sayang dalam hati kita kata sayang dekat Nabi. Tapi adakah apa yang kita buat menggambarkan apa yang kita sayang dekat Nabi? Kita ikut ke sunnah Nabi sekarang? Apa sunnah Nabi yang kita dah ikut? Mulakan dengan tangan kanan, ya, okey, alhamdulillah kita dah ikut. Memakai jubah, okey, alhamdulillah kita dah ikut. Pakai serban, alhamdulillah kita dah ikut. Simpan janggut, alhamdulillah kita dah ikut. Macam-macam sunnah kita dah ikut, semata-mata apa? Untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Tuan-tuan sedar tak, banyak lagi apa yang kita buat ni sunnah.
Sekarang ni kita pakai baju, kita buka atas ni. Sunnah ke tak tuan-tuan? Kita buka ni ke atas ni. Tuan-tuan baca sirah balik, ambil apa yang telah dibuat oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar ni nama dia Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni adalah adik kepada Hafsah binti Umar. Siapa dia Hafsah binti Umar? Hafsah binti Umar adalah isteri kepada Nabi SAW. Jadi Abdullah bin Umar ni adalah adik kepada Hafsah. Jadi dia punya pangkat dengan Nabi ialah adik ipar. Betul tak? Kan? Dia kata orang tengok dia kejap-kejap waktu semayang dia tutup. Kejap-kejap dia buka. Orang tanya, ya Abdullah, wahai Abdullah, sebab apa aku tengok hang tiap kali semayang ada kala hang buka, kala hang tutup. Dia kata, aku pernah terlihat Nabi pernah buka butang dia yang pertama. Butang dia yang pertama ni dia buka. Jadi aku ikut dia. Tengok sahabat Nabi follow Nabi sampai macam tu. Butang baju buka pun, kita ni butang buka tapi tak tahu apa. Kalau kita kosat bahawa apa yang kita buat ni semata-mata ikut sunnah, alhamdulillah kita dapat. Boleh faham tuan-tuan? Satu ketika Abdullah bin Umar ni berjalan di satu lorong. Dia berjalan di satu lorong, dia ambil dia punya lengan jubah dia. Dia buat macam ni. Dia buat. Padahal tak ada apa pun kat lorong tu. Lalu orang bertanya, ya Abdullah, kenapa kamu buat macam ni? Dia kata, satu ketika sebelum bangunan ni ada, di sini ada sebatang pokok. Pokok dia tu tinggi, dahan dia terjuntai macam tu. Setiap kali aku lalu dengan Rasulullah akan ambil dengan baju dia, akan elok daripada dahan tu. Walaupun sekarang ni pokok tu dah tak ada, dah ditebang, dah dibuat bangunan, aku ingat lagi kawasan tu Nabi pernah buat kat situ, jadi aku buat. Pokok tak ada dah. Kalau kita tengok buat macam tu, duduk macam tu, jadi orang kata nak menari, kan? Ada orang senang robik, kan? Tiap-tiap satu kan, lagi boleh tengok senang robik. Ramai lagi tengok dekat tu kan, dekat pasar malam tu, kan? Senang robik, hege tak bagus. Tapi bukan tak bagus, tapi pakaian tu kena jaga. Sebab orang tengok tepi jalan, setiap kali orang tengok, ya Allah, ya, isteri siapa yang duduk situ jaga-jagalah, ya. Kan nak marah, saya tak marah, ya, nasihat. Dan ketika Ibnu Umar, saya suka baca sejarah tentang Ibnu Umar, sebab Ibnu Umar ni adalah orang yang rapat dengan Nabi. Ketika Ibnu Umar berada di tepi Masjid Quba, masjid yang mula-mula dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tepi masjid tu ada tiga pokok tamat. Orang kata kalau pokok yang dah ditebang tu apa dia? Dia punya tunggul pokok tamat, ada 3 pokok. Dia datang petang-petang, dia pergi sapu pokok tu. Tapi dia bukan sapu 3-3, dia sapu sebatang je. Sapu tepi dia, semua buang dia punya sampah kat situ. Dia pun sandar dekat. Jadi orang tanya dia, kenapa kamu buat macam ni? Dia kata, sebenarnya pokok ni pernah dibuat macam ni oleh Nabi SAW. Nabi datang petang-petang, sapu pokok, tepi-tepi pokok, dia pun menyandar kat pokok tu. Jadi aku buat semata-mata nak mendapatkan syafaat Nabi SAW. Orang yang rapat dengan Nabi, yang hebat macam tu pun nak inginkan syafaat daripada Nabi. Kita yang dah 1400 tahun ni masih lagi relax je. Relax lah brother, dia kata. Kan tak ingat. Tapi macam itulah tuan-tuan. Perbanyakkanlah selawat. Moga-moga dengan selawat kita akan menolong kita. Waktu ni kita mungkin tak rasa lagi. Tapi bila dah kita berada di akhirat nanti, kita dah berada di seperti mana Al-Quran mengatakan, Al-yawmu yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yawma idzin sya'nu yu'ni. Pada hari itu yafirru mar'u min akhihi, seseorang akan lari ditampukan daripada saudara dia. Tak kenal lagi saudara. Kita saudara masa kat dunia dulu. Tidak lagi pada hari ini.
wa ummihi wa abih. Mak pun tak kenal anak, ayah pun tak kenal anak, seorang suami pun tak kenal isteri dia pada hari itu. Wa sahibatihi wa bani, dan sahabat yang mana rapat di dunia ni, di akhirat nanti tak kenal dah. Wa bani, dan anak-anak, walaupun anak masa tu hebat sekalipun tak kenal dah masa tu. Yauma idzin likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Tiap-tiap orang akan mempedulikan petang macam mana nak memperkayakan diri dia sendiri, macam mana nak jayakan diri sendiri. Masa itulah Allah mengarahkan supaya bertemu dengan Nabi-Nabi untuk mendapatkan syafaat. Bertemu dengan Nabi Adam, kita ditolak. Bertemu dengan Nabi Idris, kita ditolak. Sampailah perjalanan di setiap Nabi yang hendak berjumpa tu, jarak dia hampir 1000 tahun. Kita cari-cari sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, perbanyakkan selawat. Moga-moga dengan selawat kita dapat menolong kita. Itulah mukadimah hari ini. Mukadimah pun nak habis masa dah. Tak apa, saya baca kitab sikit, alang-alang kan. Okey. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi berada di muka surat 43. Baris yang 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Baris yang ke-9 dari bawah. Muka surat 43, baris yang ke-9 dari bawah. Dan barang siapa sedikit perkataannya, nescaya sempurnalah akalnya. Dan barang siapa rida ia dengan barang yang sedikit, maka sungguh percaya ia akan Allah Ta'ala. Okay? Rida dengan yang sedikit, maknanya sentiasa cukup. Ada banyak tu, belanja banyak tu, cukup. Jadi ianya orang yang dikasihi Allah. Kita nak yang dikasihi Allah. Contoh kalau gaji kita 1,200, belanja bulanan 1,800. Agak-agak jadi macam mana suami tu? Sentiasa tak cukup. Bila tak cukup, kita nak minjam. Bila pinjam, tak boleh bayar. Bila tak boleh bayar, akan mengakibatkan perbalahan. Itu sebab dia. Sebab tu dia kata mencukupi dengan apa yang sedikit. Kalau gaji kita 1,200, maknanya kita belanja ikut selera 1,200. Bukan makan KFC tiap-tiap hari. Makan KFC tiap-tiap hari memang lingkup lah. Boleh faham tuan-tuan eh? Okey. Hai anak Adam, engkau dengan barang engkau ketahui tiada engkau amalkan, maka betapa engkau menuntut akan ilmu yang belum engkau ketahui. Hai anak Adam, engkau kerjakan di dalam dunia seolah-olah engkau tiada mati selama-lamanya, dan engkau himpunkan harta seolah-olah engkau kekal selama-lamanya. Oh, dia kata kat kita tuan-tuan, moga-moga apa yang dia kata, kitab ni kata dekat kita, mendatangkan sedikit keinsafan dekat kita. Nak mencari dunia tak salah tuan-tuan, tapi berpatutan. Kita sekarang ni mencari dunia seolah-olah kita tak mati dah. Orang dulu-dulu mencari dunia macam pulung betul-betul, tapi dia seimbangkan dengan ibadat dia. Dia beribadah seolah-olah dia nak mati esok. Mencari dunia seolah-olah kamu hidup selama-lamanya, dan kamu mencari akhirat seolah-olah kamu akan mati esok. Macam mana cara dia? Kalaulah kita ni orang yang ada expired date, ada expired date kita ni, tiba-tiba kita tengok expired kita esok, agak-agak hari ni kita nak duduk macam ni tak? Agak-agak sekarang ni kita masih lagi nak isap rokok relax? Tak akan tuan-tuan. Dalam masa 24 jam ni, kalau esok dia takdirkan kita mati subuh esok, saya rasa Tuhan akan sujud tak bangun-bangun dah sekarang. Sujud tak bangun-bangun, moga-moga mati dalam sujud. Yang tu yang kita nak. Kan? Macam mana cerita yang telah diceritakan oleh Rabi'ah bin Robert. Rabi'ah bin Robert adalah orang, bukan Rabi'ah bin Robert, nama dia Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab orang yang sentiasa mendampingi Nabi. Satu hari dia pergi ke rumah Nabi, nak tidur di rumah Nabi. Nabi izinkan dia tidur di rumah Nabi. Dia nak tengok apa yang Nabi buat. Satu hari bila masa dia tidur tu, dia bangun awal lebih daripada Nabi lagi.
Dia bangun awal semata-mata nak khidmat kepada Nabi. Dia sediakan bekas untuk ambil wuduk, dia sediakan bekas untuk istinja, dia sediakan bekas untuk Nabi qada hajat, dia sediakan semua sekali. Sampailah Nabi dah selesai qada hajat, dia pergi buang apa semua, lepas tu ambil pula air untuk Nabi buat wuduk, curah air dekat Nabi untuk Nabi berwuduk. Sampailah macam tu. Lepas tu selesai saja sembahyang, Nabi bertanya kepada dia, "Ya Rabi'ah, salni." "Ya Rabi'ah, salni." Dia kata, "Rabi'ah, mintalah apa yang kamu nak minta. Mintalah daripada aku apa yang kamu nak minta." Rabi'ah kata apa? "Uridu an urafiqaka fi jannah." Aku tak mau minta benda lain. Aku nak minta aku berdamping dengan kamu di syurga. Itu permintaan dia. Nabi berkata apa? Hakadha. Itu aja yang kamu nak. Hakadha aksarus sujud. Kalau itu saja yang kamu nak, perbanyakkanlah sujud. Apa maksudnya tuan-tuan? Perbanyakkanlah sembahyang malam. Perbanyakkanlah sembahyang malam. Itu dia. Dia nak kita buat macam tu. Maknanya mencari dunia tak salah. Mencari dunia kalau kita rasa kita boleh hidup selama-lamanya pun tak salah. Tapi kita beribadah seolah-olah kita nak mati esok. Boleh buat tak? Mencari dunia pulun betul-betul. Mencari akhirat pun pulun betul-betul. Seimbang. Kita sekarang ni bila dah mencari dunia, yang akhirat kita dah terlepas pandang. Betul ke ada kuliah subuh hari ni? Ya kan tak ada. Dia macam tu lah. Ustaz tak mai kot, dia kata. Dia buat andaian awal lagi. Sebab tu dia tak semayang subuh hari ni. Dia semayang kat rumah, dia kata kan, pergi masjid, kuliah subuh tak ada, sia-sia je. Saya nak pergi dekat kuliah subuh. Dia buat alasan macam tu. Nak buat macam mana kan? Ada macam-macam orang tuan-tuan. Okey, sikit lagi tuan-tuan. Saya habis sikit lagi. Dan engkau himpunkan harta seolah-olah engkau kekal selama-lamanya. Ni masya-Allah. Kalau kita boleh hindarkan. Jangan cari dunia semata-mata dunia tuan-tuan. Ingatlah apa yang kita ada hari ni kita tak akan bawa. Kita tak akan bawa. 3 perkara yang mengiringi kita ke kubur. 3 benda. Ikut sama dengan kita ke kubur. Yang pertama, anak pinak kita. Yang kedua, harta benda kita. Yang ketiganya, amalan kita. 2 akan kembali. Balik rumah balik. Tak akan sertai dengan kita di tanah perkuburan. Yang satu tu yang akan kekal dengan kita, iaitu amalan kita. Kalau kita banyak amalan, bahagialah kita. Kalau kita amalan tak ada mana, na'udzubillah. Minta-minta Tuhan perbanyakkan amalan masing-masing. Pesan kat orang, kat saya pun macam tu lah kan. Okey. Okey, sedikit nasihat daripada musannif. Dia kata apa? Hai dunia, dinding olehmu akan daku daripada orang yang luba akan dikau, dan daripada orang menghendak kelebihan daripadamu, dan jadikan olehmu akan dirimu manis pada mata segala orang yang menilik kepadamu dan segala orang gemar kepadamu. Itu nasihat dia. Dia kata, wahai dunia, dinding olehmu akan loba akan dunia. Kita bukan tak mau dunia langsung, kita duduk atas dunia tuan-tuan sekarang. Bukanlah tak mau dunia langsung. Kalau tak mau dunia, kita tak duduk dah atas dunia. Maknanya berpada-pada mencari dunia. Jangan terlalu loba. Jangan terlalu loba. Kita sekarang ni kalau ikut dengan cari kerja sekarang ni, cara kita bekerja daripada pagi sampai ke petang, buat overtime sampai malam. Kan? Lepas tu balik rumah, anak dah tidur. Pagi esok kita keluar balik, anak tak bangun lagi. Kita pun buat overtime lagi malam tu sampai 12 malam. Balik anak tidur. Cukup 2 minggu macam tu. Agak-agak anak tuan nak tak dengan tuan sekarang? Dia pun kata, support dia. Jadi macam tu, kita berpada-pada. Jangan terlalu gairah mengejar dunia. Boleh faham tuan-tuan? Sikit dia baca kitab hari ni, sebab kita mukadimah tu panjang. Okey, jadi insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kita pada 2 minggu akan datang.
Kita dah nak masuk pengajaran yang keempat. Alhamdulillah kita dah habis sampai pengajaran yang ketiga. Jadi kita akan sambung pada pengajaran yang keempat. Jadi cukup dulu sekadar ni untuk hari ini. Saya tengok muka seorang-seorang pun macam dah kepingin nasi lemak dah, kan? Jadi tak salah, kan? Jadi cukup dulu sekadar tu. Apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja kekurangan, kelemahan tu daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah bil Qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi kuburana wa kubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna mutaba'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.